Dan begitu juga kalau kita tengok tanda sayang Nabi, pertama kita kena selalu sebut nama Nabi. Sebab Nabi sebut faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu tanda sayang Nabi lah. So nak sebut macam mana? Bila serangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama kita Muhammad, bini panggil tang dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Tuan-tuan jangan baik macam tu, pukul rata pula. Saya ni lurus Ustaz, kan? Tak. Maknanya untuk Nabi saja. Sebab Nabi sebut al-bakhil. Al-bakhil apa? Al-bakhil apa maksudnya? Al-bakhil. Bakhil apa maksud? Apa dah? Bakhil apa maksud? Bakhil lah. Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Koma lah dah. Tadi elok golak orang tanya. Al-bakhil apa maksud bakhil? Bakhil apa? Kodakut. Pandailah bahasa Arab tu, okey lah tu. Walaupun skotul, inilah kan. Jadi orang yang paling kodakut adalah bila sebut nama aku dia tak selawat, nampak? Nabi kata. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Selawat banyak, ajak keluarga kita selawat. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai mas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam itu. Tengok orang perempuan, paling tidak dia orang selawat bila time terperanjat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa bila balik dapat diskotul. Jadilah kan, jadilah. Apa ni orang perempuan kan, kacik bawang pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terperanjat ke kuali. Inilah. Mana kata amalkan, lazimkan. Dan begitu juga yang kedua, kalau kita sayangkan seseorang, kita akan amalkan apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi larang. Nak azan dulu ke tak? Azan dulu kau jalannya? Kau jalan saya balik kan? Aduh, Ustaz ni saja. Okey. Kalau kita tengok dari segi kita ni, sunnah Nabi ni makna buat apa yang Nabi ramah, buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi larang. Jadi daripada sabasa-basa sampailah sekocik-kocik amal. Antaranya kalau kita tengok pertama, apa yang boleh kita buat? Jagalah solat di awal waktu. Ini juga sunnah Nabi. Mana azan ni dah ready dah kat surau. Bila qamat tu, qad qamatis salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat tu masa tu dah berdiri kat saf dah. Bukan baru bangun. Macam tu kaedah dia, maknanya awal. Tapi kalau dah sampai ke surau tu okey dah tu. Tak ada lambik dah, tak ada dia baring lu kat belakang tunggu imam baca kan. Tak ada. Jadi maknanya datang surau awal, datang ke rumah Allah awal. Jaga solat di awal waktu, pasti keluarga kita juga akan bahagia. Kualiti solat pasti berbeza antara individu yang sekadar bersolat dengan individu yang sentiasa memastikan solatnya di awal waktu. Kualiti ni ibarat jauh langit dengan bumi. Kan? Usaha untuk solat awal waktu, tinggalkan urusan dunia bila azan sudah berkumandang. Azan dah cukup, dah fikir surau dah. Ingat tak 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok, yang tak ada naungan selain daripada Allah ketika akhirat besok? 7 golongan. Apa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni termasuklah suami, ya. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah, terpaut pada masjid. Macam kat sini terpaut hati kat surau. Dan orang yang macam ni, dia balik kampung ke mana, dia tetap kalau pergi makan kawan kan, dia tanya surau dekat tak sini. Dia tetap dah cik surau. Dia tak nak semayang kat rumah orang, tak nak. Surau dekat tak sini. Dekat tak. Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diazab oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya, bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kau mah musing cakap-cakap orang ni. Kan dia tak apalah, muka tak boleh belah, kan? Jangan macam tu. Kan kalau
kaya dan cantik pun ditolak, makna buruk dan miskin lagilah tak selera. Contohlah kira. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Tapi boleh nak bagi orang tahu, boleh. Ada orang sebut kalau itu baik bagi kamu kalau nak bagi manfaat supaya jadi contoh ikutan yang lain, bukan sebab riak menunjuk-nunjuk. Contohnya masuk dalam surau, nampak tabung, mana tabung? Depan kan, nampak dia masuk tu, dia jadi orang pertama masuk, bukan dengan tak nak mati. Allah, aku nak jadi pertama masuk, mudah-mudahan kalau orang lain nampak, orang lain pun nak sumbang. Pak, kita masuk, orang lain masuk, kita pun dapat pahala. Pak, sebab kita memulakan. Tu mak saya macam duduk makan kat kedai, jangan seorang aja start selfie dengan saya, habis tu kedai tu datang sampai tu. Jadi kau duduk dia diam. Paning aku nak makan tak habis ayam aku tengah hari tadi. Kan? Contoh dia seorang mula, yang lain nak ikut lah. Macam tu lah. Tangan kanan bagi, tangan kiri. Itu paling baik lah, paling power sekali. Tangan kanan bagi maknanya dia menyembunyikan, merahsiakan sedekah. Kita ni terbalik pula. Edarkan senarai. Kalau bagi sumbangan tu 100, 500, tulis nama siap IC dengan nombor rumah hari. Kalau RM1 baru hamba Allah, tu tak teraya tu. Aduh, kacau tu kan, terbalik tu. Patut lagi banyak lagi rahsia. Tapi tak apalah, mungkin niat dia nak bagi contoh ke orang, tak apalah. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, contohnya bangun qiyam al-lail malam-malam, duduk bersendirian tapi menangis kerana mengenang dosanya kepada Allah. Ni dapat naungan pada Allah. Tapi yang kita nak cerita tadi, orang yang hati terpaut pada surau tadi, kan, maknanya dia jaga semayang. Kemudian yang kedua, mewujudkan taklim di rumah. Maksud dia wujudkan kuliah kat rumah dia tu. Simple je, kongsian. Hari ni ayah nak kongsi sikit lah pasal Maulidur Rasul. Full steady abah, Maulud abah. Baru-baru ni abah ada dengar lah, ustaz tu ceramah, share. Jadi kita ni nak wujudkan suasana keluarga sunnah ni. Jadi abang tak nak lagi dah rumah kita ni, ayah tak nak lagi rumah kita ni sunyi tanpa bacaan ayat suci Al-Quran. Wah, baru dia betul. Tahu tak, kalau kita mengaji ni, wah, dari situ setiap satu huruf tu pahala. Bukannya alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Anak cakap, dah lama tahu dah tu bah, tu rumah anak pula. Macam tu kan. Tak apalah, kan. Tapi makna kata suasana tu, kan, wujudkan taklim. Tak payah lama-lama, 15 minit ke 20 minit ke setengah jam, kira cukup lah tu, lepas semayang kan, share. Sebab masa tu lah sebenarnya tuan-tuan nak tahu rahsia dia. Itulah kalau contoh lepas maghrib kita duduk sekejap dengan family kita cakap, itulah waktu yang paling masuk dalam jiwa hati anak-anak kita kalau kita menasihatkan. Lepas makan konyang bagi nasihat aduh, kan seorang nak terberak, seorang nak iya tuan-tuan, kan. Mungkin kita boleh kongsi kisah para nabi, hadis, tafsir Quran. Jadikan rumah kita ni sebagai taman syurga. Macam tuan-tuan datang kan, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, Nabi kata, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin tuan-tuan. Tuan-tuan daripada atas, daripada sana, daripada ada yang daripada yang bukan orang Putrajaya pun tak perisin rumah saya ni, kan. Tiba-tiba tuan-tuan kat Sorban ada satu taman, dia pun pakai perisin ni lah, nak muntah menengok rumah dia lah secoet perisin. Kan masing-masing tak nak kalah nyampah dan tu. Makin heboh ada section. Dah bangi pun ada section, kan? Nabi tak apa. Kampung-kampung lah banyak situ kan. Tapi betul lah, kan? Perkongsian. Kan? Perkongsian bono-bono baik, hadis, tafsir Quran, taman-taman syurga. Saya tengok lagi saya dengan Ustaz Don masa tu sama pakai tawau. Lepas tu saya nampak ada seorang brother ni, dia bahagian teknikal. Dia naik atas pentah betul-betul, baju dia majlis ilmu, kan, majlis ilmu dekat belakang tu
pergi syurga balik hari dia. Saya kata, Ustaz Don bagus dia Ustaz Don ya. Betul lah tu. Kreatif ni. Betul lah tu. Pergi syurga balik hari, tuan-tuan datang syurga kau jangan balik. Tuan-tuan tak nampak yo, ni malaikat yang tengah mengembangkan sayap ni menaungi kita ni, time majlis ilmu ni. Cuma tak nampak, kau nampak semua sama sajuk meninggal pun ada Yo tuan-tuan. Tapi semua catat pahala. Ya, catat pahala tuan-tuan majlis ilmu ni, walaupun tuan-tuan tidur dengan gaya bebas, tak ada hal. Tetap ada pahala tidur lah kan. Yo tuan-tuan. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga untuk solat jemaah, makan bersama, berbual dengan ahli keluarga. Ada waktu khusus. Sebab Nabi macam tu. Jangan ingat Nabi sibuk. Nabi ada sahabat yang kata, aku nak berpuasa ya Rasulullah, aku tak nak buku-buku. Yang seorang, aku nak bermunajat, aku nak semayang ni satu hari malam, aku tak nak tidur. Nabi kata jangan. Nabi kata, aku pun ada masa untuk diri aku juga ada masa untuk keluarga aku, dan aku juga berbuka. Nabi kata, aku juga berkahwin, aku berkeluarga. Nabi kata. Makna kata tak adalah tahu mana. Maknanya Nabi ni mengajar kita tentang pengurusan masa. Bila waktu khusus solat berjemaah, waktu makan bersama dengan berbual, dia ada satu larangan dia tuan-tuan. Larangan tu tak disebut dalam kitab, tapi disebutkan dalam logik akal, iaitu larangan ada handphone. Itu salah. Tuan-tuan kalau makan macam ni tak ada nilai tuan-tuan. Iya. Sibuk mana-mana. Kan? Kemudian yang keempat, sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Allahu Akbar tuan-tuan. Buat tuan-tuan. Sebut nama anak dan pasangan dalam doa. Ya Allah, berikanlah istriku ini ya Allah. Dia ni dagil ya Allah. Allah dagil lupa. Yang bini kat belakang, dia pun sama je kan. Orang asal menyaut pula dia kan. Tak doa sebut nama pasangan. Tapi jangan salah sebut tuan-tuan. Orang perempuan perasan. Ya, apa tu anak kita, ya Allah, berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan ya Allah. Anak aku ini ya Allah, anakku Danish ni ya Allah, sebut nama dia. Bila sebut nama kan, anak aku bakal menduduki SPM tahun ni ya Allah. Dia ni harapan keluarga ya Allah. Anak dong ya Allah, aku harapan keluarga. Dia pandang macam kan. Berikanlah dia 12A ya Allah. Dah pucat muka lu. Apa kena lu? Subjek ni 10 ya. Macam mana lah nak boleh ni kan. Kemudian banyakkan berzikir. Banyakkan zikir tuan. Zikir banyak.